قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم صل على الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفاه وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini mengisi ruang iktikaf tuan-tuan yang mulia, menantikan masuknya waktu isyak, kita bawakan sambungan perkongsian daripada kitab Asyaratus Sa'ah, susun karang daripada Dr. Yusuf Wabil, Tanda Kiamat, Tanda Kecil dan Tanda Besar, yang mana pada malam ini tajuk perbincangannya adalah di muka surat yang ke-57 pada tajuk yang kedua, Tanda Kecil Kiamat, yang mana telah pun kita kongsikan dengan tuan-tuan yang mulia pada pertemuan yang akhir pada bulan yang lalu berkenaan dengan tajuk pertama, terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini tajuknya di muka surat 57 adalah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil dalam kitab betapa di antara tanda-tanda kiamat ialah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'addidu sittan baina yadas sa'ah mauti." Aku menghitung adanya 6 perkara di depan hari kiamat, mendahului hari kiamat, di antaranya adalah kematianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai salah satu bencana besar yang dialami oleh kaum muslimin. Dunia benar-benar berubah menjadi gelap di mata para sahabat
tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an antaranya berkata, pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba masuk ke kota Madinah, segalanya menjadi terang benderang. Namun ketika pada hari wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segalanya berubah menjadi gelap gelita. Tangan kami tidak ingin melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami menguburkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kami pada waktu itu harus menentang hati kami sendiri. Ibnu Hajar pula menyatakan betapa Sayyidina Anas bermaksud bahawa mereka para sahabat merasakan hati mereka berubah daripada apa-apa yang mereka laksanakan pada waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ia merupakan satu perkara yang tidak mampu untuk dibenam dengan kenangan, yang mana sifat-sifat lembut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesucian budi pekerti semai bakti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kelembutan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni sekian ramainya para sahabat. Perkara ini disebabkan oleh rasa kehilangan yang memuncak, berada dalam kedudukan tidak lagi mampu untuk memperolehi sebarang bentuk pengajaran dan pendidikan terus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputuslah wahyu dari langit, sebagaimana dijelaskan dalam satu jawapan yang diungkapkan oleh Ummu Aiman tatkala selepas daripada peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala pada waktu itu datang Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma untuk mengunjungi Ummu Aiman, dan setelah mereka bertemu dengan Ummu Aiman, didapati Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu anha berada dalam keadaan menangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu anha, "Wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis? Bukankah apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummu Aiman menjawab, "Aku menangis bukan kerana kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan kerana kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana kewafatan itu. Tetapi aku menangis kerana wahyu ini pada waktu dan saat ini telah pun terputus dari langit." Penjelasan ini yang diungkapkan daripada luhur budi Ummu Aiman radhiyallahu anha membuatkan perasaan Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar juga tersentuh, dan akhirnya mereka berdua pun turut sama menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada umumnya dikenalkan kepada kita merupakan seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menggariskan hukum kekal pada seorang makhluk pun dalam kehidupan dunia ini. Namun kehidupan dunia hanyalah tempat lalu lintas, bukan tempat menetap. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, antaranya diangkat bicara daripada suratul Anbiya ayat ke-34 hingga 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Yang bermaksud, dan tidaklah aku menjadikan seorang lelaki pun sebelum engkau hidup kekal. Maka jika engkau meninggal dunia, apakah mereka yang selain daripada kamu akan dapat hidup kekal? Setiap jiwa pasti akan merasakan nikmat kematian, dan kami menguji engkau dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai satu ibtila untuk dicatatkan menjadi satu cubaan, cabaran dalam kehidupan. Wa ilaina turja'un, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan jelas tuntas betapa kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Selain daripada dua ayat ini, kata Dr. Yusof Wabil, masih terdapat sederet ayat yang menerangkan bahawa kematian adalah perkara yang benar, dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sekalipun seorang penghulu sekalian makhluk, imam-imam orang yang bertakwa, imam al-muttaqin, iaitulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi merupakan awal datangnya suasana kemerosotan Islam, dan kemudian dimatarantaikan kepada kematian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakibatkan yang pertama terputusnya wahyu, yang kedua terhentinya zaman nubuwah kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan kejahatan yang pertama kali muncul yang berada selepas daripada kewafatan Nabi SAW adalah kemurtadan orang-orang Arab dan juga kelompok-kelompok lain yang telah memeluk Islam. Hal ini merupakan awal terputusnya kebajikan dan juga penyusutannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an antaranya berkata, sepeninggalan Rasulullah SAW terjadi beberapa peristiwa, iaitulah peristiwa yang tidak baik, kederhakaan, penentangan ke atas apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, baik daripada watak pembangunan peribadatan seperti mana salat, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, selain daripada itu juga berlaku kemurtadan yang dibuncakkan dalam keadaan wujudnya nabi-nabi palsu membawa kononnya syariat bau. Kemudian disebutkan juga oleh Dr. Yusuf Wabil memberikan ruang faham berkenaan dengan situasi pada naratif yang lain, iaitu Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu an, dia juga pernah berkata, sesungguhnya aku menangis di waktu kewafatan Nabi SAW bukan kerana pemergian Nabi, bukan dikarenakan kewafatan Nabi, namun aku khawatir akan terjadinya banyak pembunuhan, akan berlaku banyaknya peperangan di kalangan manusia, yang lebih khusus berlaku di kalangan umat Islam. Tajuk kedua ini tuan-tuan yang disebutkan oleh Yusuf Wabil pada penataan diangkat bicaranya menjadi satu tanda kiamat kecil yang kedua daripada susunan tanda-tanda kiamat kecil adalah nak memberikan beberapa unjuran utama. Yang pertama, pemahaman kita kepada Nabi SAW, betapa Nabi juga berhadapan dengan kematian. Sedangkan dalam waktu yang sama, ada kelompok manusia yang masih lagi menginginkan kehidupan yang immortal. Mereka nak immunity yang terlalu kuat, tidak dijemput oleh kematian, tidak bersalam dengan maut. Sedangkan Nabi SAW, Imam al-Mursalin, Imam al-Muttaqin, Sahibul Buraq, Sahibul Liwa, Rahmatan lil Alamin, Sayyidil Alamin, Khairul Khalqillah, juga berhadapan dengan kematian yang Allah Subhanahu wa taala tandakan dengan kalimah zaiqah al-maut. Bila sebutkan zaiqah, setiap daripada manusia secara umumnya akan menikmati nikmat kematian yang diprogreskan daripada permulaan pencabutan nafas yang bakal berlaku. Ketahuilah wahai saudaraku, betapa setiap daripada kita dalam satu hadis qudsi, bila mana diangkat faham berkenaan dengan situasi kejadian manusia, apabila satu orang manusia berada dalam perut ibunya, bermula daripada kedudukan janin itu, lengkap sempurna perjalanan hari, cecahnya sehingga 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Roh ini sifatnya taqwa, kerananya roh ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang hadir dalam keadaan yang bening, dalam keadaan yang suci, tidak bercampur, mutlak kedudukannya. Namun apabila dimasukkan, ditiupkan ke dalam jasad, maka jasad tidak dipanggil jasad, roh tidak dipanggil roh. Kedudukan itu dipanggil dengan panggilan nafas. Kerana itu dalam surah Syam, surah yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat yang ke-7, wa nafsin wa ma sawaha, dan apabila siap penciptaan, sempurna penciptaan manusia ini, pada waktu itu, pada hari yang ke-120, duduk dalam perut ibu kita, mula berdetak, berdegup jantung kita, pada waktu itu ditandakan segala rezeki, jodoh, ajal maut, perjalanan kehidupan, juga kematian, sampailah akhirat syurga dan neraka. Pada waktu itu kita dikenal sebagai nafas. Karena itu bila mana meninggal dunia, yang dicabut itu bukanlah roh semata-mata, tetapi namanya adalah nafas. Karena kalau roh yang dicabut, maka roh sifatnya dari Allah, taqwa, sifatnya baik, sifatnya suci, tidak bercampur, tidak duduk dalam keadaan yang ada perkara-perkara yang tidak baik melekat dan terpalit padanya. Maka perjalanan dia terus menuju kepada Allah, duduk dalam nilai yang kebaikan, nilai yang kemuncak kebaikan dia akan perolehi. Tetapi disebabkan nafas, maka kita terikat dengan misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang disebutkan berkenaan dengan perjalanan kita ini perlu juga mengheret setiap daripada amal perbuatan ketika mana hidup. Kerana itu bila mana mati saja manusia melalui proses yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan sebenar-benar janji, kematian yang datang menerpa ke arah kita akan melalui proses pencabutan nafas. Dan kerana itu disebutkan kullu nafs
za'iqah al-maut. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan ya ayyatuhan nafs mutmainnah, dan tidak disebutkan ya ayyatuhar ruh. Kenapa? Roh dia akan direct, dia tak perlu lalu saringan, dia tak perlu melalui tapisan, dia tak perlu melalui selection, sebab dia direct kepada Allah, sebab dia punya sifat taqwa. Tetapi pasal dia nafas, maka kita akan dicabut dan kemudian kita akan dibawa, dihadap, ditunjuk, dan pada waktu itulah kita akan merasa betapa benarnya apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kelahiran Nabi, pembawaan dakwah Nabi berdiri hanya pada dua titik utama. Kata Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam dua tujuan, dua tugasan, iaitu nazira wa mubashshira, memberikan peringatan dan membawa berita gembira. Bagi peringatan, ia adalah satu benda yang disebutkan sebagai wa'idun, ancaman daripada apa yang kita tidak lakukan, titah perintah Allah yang kita persoalkan, titah perintah Allah yang kita selewengkan, titah perintah Allah yang kita permainkan. Maka pada ketika itu berlaku pertembungan, kita duduk dalam keadaan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya akan ingat pada diri kita betapa Allah Subhanahu wa taala juga pemilik kepada azabil syadid, azabul iqab, duduk dalam keadaan memberikan azab yang begitu pedih, dahsyat, berat. Dan ini adalah satu benda yang dijanjikan pada kalam uiddat lil kafirin, ya Allah Taala persiapkan kepada orang yang menutup diri daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala berbahagia, busyra, berita gembira bagi orang yang beriman, kerana bagi mereka akan diberikan jazaul a'zam. Allah Ta'ala akan berikan balasan tertinggi. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu an wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Iaitulah orang yang mendapat nikmat, kelebihan, kebaikan di atas sebab mereka adalah manusia yang melakukan setiap daripada titah perintah Allah di atas muka bumi, dan mereka berpegang pada janji uiddat lil muttaqin, ya Allah Ta'ala persiapkan syurga bagi kelompok ini. Kedudukan kematian dalam bicaranya berkenaan dengan tanda kiamat juga mewarnai setiap segenap daripada perjalanan semua tanda-tanda yang kita bakal usahakan untuk selongkar dan bongkar dalam perkongsian kita mengenai kitab ini. Kerana itu juga yang kedua, bila mana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an pada ketika baginda Nabi SAW masuk ke kota Madinah, ditandakan dengan awalnya ketika berlakunya hijrah Nabi sampai di selatan kota Madinah yang hari ini kita kenal sebagai Quba pada 8 Rabiul Awal. Pada waktu itu Nabi sampai di sana dengan berpakaian putih bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setiap hari, kata sahabat, betapa golongan yang telah memeluk Islam senantiasa menuju ke kawasan pintu selatan kota Madinah, iaitulah Quba, untuk menantikan ketibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tunggu di awal pagi dan mereka akan balik ketika mana hari sudah pun senja. Begitulah kedudukan mereka setiap hari, kerana mereka sudah maklum Nabi bergerak keluar daripada Mekah pada tanggal 27 hari bulan Safar tahun ke-14 kenabian. Ketika mana satu hari di waktu Nabi SAW sampai di kawasan Quba itu, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahkan diangkat dalam kitab Sirah Zadul Ma'ad, yang mendapat kritikan oleh Ibnu Qayyim adalah berkenaan dengan bait syair yang dilantunkan oleh para sahabat. Kerana bila mereka nampak Nabi SAW masuk ke kawasan Quba, daripada kejauhan mereka nampak Nabi, maka mereka mengucapkan kalimah asyraqal badru alaina min thaniyatil wada'i, yang kita selalu duduk dengar berkenaan dengan berdah dan juga qasidah ketika mana datangnya peristiwa dan juga sambutan hijrah. Itu berlaku adalah di waktu ketibaan Nabi di kawasan Quba. Ibnu Qayyim dia memberikan komentar dan kritikan. Dia kata itu sebenarnya berlaku ketika mana perang Tabuk. Tetapi Al-Alamah Al-Mansufuri, dan kemudian dikuatkan lagi oleh apa yang disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Mubarak Furi dalam kitab Rahim Al-Makhtum, mereka melihat dalil yang dikemukakan oleh Syekh Al-Mansufuri betapa memang kalimah asyraqal badru alaina min thaniyatil wada'i ila akhir itu berlaku pada waktu 8 Rabiul Awal, saat Nabi SAW mula menjejakkan kaki sampai di kawasan Quba.
Dan pada ketika itu, seperti mana disebutkan oleh Anas bin Malik, betapa orang-orang Islam yang sudah sedia siap menunggu di kota Madinah merasakan ketibaan Nabi seperti mana membawa sinar yang terang benderang, kemilau cahayanya bergemerlapan, duduk dalam keadaan memberikan keyakinan betapa mereka tidak perlu lagi duduk di bawah rimbunan kerisauan, kerana di hadapan mereka sudah tiba penyelamat akhir zaman, iaitulah baginda Nabi SAW yang mengangkat mereka daripada setiap corong-corong neraka menuju ke denai-denai yang dirintis masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, falamma kana yawmal ladzi mata fi adlama minha kull syai'. Namun kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika mana hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul khalqillah, imam al-mursalin, imam al-muttaqin, seluruh dan segenap kota Madinah berada dalam keadaan kegelapan. Walaupun sinar terang benderang cahaya menyinari waktu ketika itu, kerana disebutkan dalam riwayat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada kedudukan yang mengakhirkan nafas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat tengah hari gelincir matahari, setelah selesai dilunakkan kayu sugi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersugi, dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Selepas daripada itu Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit dan Nabi SAW menyebutkan kalimah firafiqil a'la, firafiqil a'la, firafiqil a'la, dan kemudian tangan Nabi SAW jatuh dan tidak lagi diangkat-angkat. Maka diketahuilah pada waktu itu di kalangan para sahabat ahlul bait betapa Nabi SAW telah pun kembali ke rahmatullah. Suasana di Madinah berada dalam keadaan hiruk pikuk kerana kelompok sahabat masih lagi terkenang dan bergenang dengan nilai kebaikan yang ditumpahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana merasuk. Sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sentuhan yang tidak pernah dimiliki oleh mana-mana orang melainkan hanya datang daripada sekujur tubuh manusia mulia. Manusia mengangkat nilai cinta dalam kehidupan para sahabat yang ditandakan pada waktu itu lebih daripada 100,000 orang semua mendapat kebaikan daripada perkataan, perbuatan, diam, tegur, larang, perintah Nabi SAW, seakan-akan tidak mampu untuk menyerap hentak perasaan, emosi pada ketika itu. Kerana mereka berhadapan dengan satu gementar suasana perlu untuk melepaskan Nabi SAW luar daripada dakapan kehidupan mereka. Tidak ada lagi baginda Nabi SAW, tidak ada lagi keluhan rasa yang mampu untuk disimpuhkan di hadapan Nabi untuk bertanya jawapan. Tidak ada lagi rayuan setiap daripada perkara yang tidak difahami oleh para sahabat untuk dirujuk santunkan kepada Nabi SAW. Mana mungkin boleh kita menidakkan perkara ini sehingga kan Sayyidina Umar mencabut pedangnya, menghunuskan ke atas dan berlalu di kawasan kota Madinah dan mengucapkan kalimah, barang siapa mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka dia pasti akan berada dalam kedudukan yang berbahaya. Pasti dia akan dipenggal kepalanya, pasti akan terputus kepala dari jasadnya. Kelompok-kelompok yang duduk dalam keadaan yang sama berada dalam situasi yang terkeliru, sama ada nak mendengar apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar ataupun berusaha untuk menerima betapa ketentuan Allah Azza wa Jalla wa Ala pada kalam kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, itu adalah sebenar-benar kemuncak ketakwaan. Namun ketika mana riuh rendah suasana mula menguasai keadaan, pertemuan pendapat berkenaan dengan situasi Nabi SAW yang dikatakan hanya bertemu dengan Allah untuk beberapa waktu dan pasti akan kembali pada waktu-waktu yang sekian-sekian, muncul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil satu ketetapan, memberikan khutbah, memanggil seluruh umat Islam yang berada untuk meletakkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan betapa bagi orang yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Bani Hashim, keturunan daripada Abdul Muttalib ini, keturunan daripada Adnan, telah pun mati. Siapa-siapa yang dalam hidup dia melakukan kebaikan, ketaatan,
melakukan setiap daripada kebajikan, melakukan setiap pada titah perintah Allah dan Rasulnya semata-mata dikarenakan mereka menyembah Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketahuilah oleh kamu semua Muhammad telah pun wafat. Namun bagi orang yang meledakkan rasa cinta, ketaatannya hanya dipasakkan, dipuncakkan, dimudik dan dipangkalkan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, ketahuilah Allah tidak pernah mati. Maka bangkit sekalian umat masyarakat iman pada waktu itu untuk belajar bagaimana berperang dengan suasana, membenamkan emosi rasa dan bersedia untuk menghadapi satu cabaran besar, kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dalam situasi yang sama, setiap daripada sahabat mempunyai naratif yang berbeza ketika mana mereka menaku dan menyikapi kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebutkan oleh Anas bin Malik, kerana dia adalah orang yang terakhir mengebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ratusan ribu para sahabat ketika mana masuk ke dalam raudah, masuk ke dalam rumah Nabi SAW untuk mensolatkan Nabi SAW, muat ruang dalam rumah Nabi cuma cukup untuk 10 orang sahabat. Rentetan daripada pengulangan salat jenazah ke atas baginda Nabi SAW yang perlu untuk dirangkumkan kepada lebih daripada 100,000 orang sahabat pada waktu itu perlu mengambil masa yang lama. Bahkan dalam waktu yang sama mereka juga berada dalam kedudukan memilih siapakah khalifah selepas daripada Nabi SAW dipetakan dan ditandakan oleh Nabi SAW pada waktu belakangan sebelum daripada kewafatan, iaitulah ditunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi orang yang mengepalai setiap daripada ibadat solat dilakukan bersama orang Islam. Bahkan tak cukup dengan itu, Sayyidina Abu Bakar juga ditandakan memiliki kekuatan, kemampuan yang tidak terkalah, kerana Nabi SAW pada perjalanan hijrah yang besar daripada Mekah menuju ke kota Madinah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar berhijrah dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka di kalangan sahabat tidak ada perkara yang disebutkan sebagai ketidakpuasan, kontradik dengan situasi dan juga usaha untuk memilih Sayyidina Abu Bakar. Dan setelah selesai pemilihan dan juga pengiktirafan ke atas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, barulah baginda Nabi SAW dikebumikan. Bahkan dalam waktu yang sama tuan-tuan, perjalanan kewafatan Nabi SAW menggigit hati para sahabat, dikhanakan juga oleh sudah tidak ada lagi apa yang disebutkan sebagai kalamullah, tidak ada lagi wahyu daripada Allah, tidak ada lagi apa yang boleh disebutkan sebagai teguran utama daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bukan hanya pada kalimah firman Allah Subhanahu wa Taala, tetapi pada kalam wahyu yuha, apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang ditegur oleh Nabi, apa yang dititah perintah oleh Nabi juga datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa Taala. Rangkuman daripada situasi ini membentak rasa di kalangan para sahabat sehingga akhirnya mereka tidak mampu untuk mengepung empangan rindu, terlerai air mata. Bahkan kalau tuan-tuan tengok balik betapa para sahabat yang jumlahnya ratus ribu, tetapi perkuburan di Baqi' dan juga di Mekah, kalau kita himpunkan di kalangan para sahabat, tidaklah sampai cecahannya 5,000 kawasan kuburan yang melibatkan sahabat. Maksudnya sahabat ramai di Madinah masa Nabi SAW wafat. Tetapi ketika mana Nabi dah wafat, umat Islam pada waktu itu tidak lagi berpangkal dan mendiami kawasan Mekah Madinah. Mereka terus meleluasakan dakwah sampailah ke mata, kaki, tangga rumah kita. Dan mereka tak duduk di Madinah dan Mekah saja. Ratus ribu sahabat yang dikebumikan di Mekah Madinah tak sampai 5,000 orang. Lebih daripada 100,000 lagi duduk di kawasan luar daripada Mekah Madinah. Bertebaran di Syam, bertebaran di seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai ke tahap pengkajian dilakukan oleh ulama di tanah ini juga menyaksikan ketika mana sampainya Islam adalah di waktu perselisihan ataupun di waktu penyerahan pemerintahan kekhalifahan daripada Sayyidina Ali kepada Muawiyah. Dah ada dah sahabat yang sampai dekat kawasan tanah kita. Tapi bukanlah di Bertam ni, saya pergi korek tahun ni pula. Bukan saya nak abang tadi, kata tanah Melayu ni dah terima seawal daripada abad ke-7. Dan sebab itu, para sahabat adalah orang yang membawa nilai sebenar dakwah yang sememangnya disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka berdiri pada situasi yang sama, potensi dan posisi yang serupa dengan Nabi,
iaitu tujuannya tidak lain nak mensyurgakan semua orang. Dan kerana itulah baginda Nabi SAW amat didambakan daripada seluruh kalangan para sahabat betapa kehilangan kewafatan Nabi memberikan impak besar dalam perjalanan masyarakat iman, sehinggalah ketika mana disebutkan pengkisahan tentang Sayyidina Bilal bin Rabah yang masyhur sampai ke telinga kita. Dia berada di Syam, tidak mengambil sedikit pun ruang untuk kembali ke Madinah kerana rindu dendam masih lagi berkisar dalam hati. Nampak saja kubah hijab, nampak saja rumah Nabi SAW berada dalam keadaan yang risau. Duduk dalam keadaan masuk ke batas Madinah, masuk ke kota Madinah, masih lagi mengingati Nabi SAW. Melainkan pada satu waktu yang dikisahkan dengan begitu hebat, dia juga pulang ke Madinah dikarenakan mimpi bertemu dengan Nabi SAW dan tak mampu untuk dia melaungkan azan ketika mana diminta oleh para sahabat. Namun ketika mana diruntun oleh cucunda Nabi SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an menguatkan diri dia, menegaskan hati dia untuk melaungkan kalimah azan. Di saat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an melaungkan, mengaumkan, mengumandangkan kalimah azan, seluruh kawasan kota Madinah seperti mana dibius cinta. Senyap sementara. Duduk dalam keadaan menakul, adakah ini azan yang sama ketika zaman Nabi SAW masih ada di persekitaran kita? Adakah Nabi SAW sudah pun kembali hidup? Adakah Nabi SAW sudah pun kembali ke kota Madinah? Sehingga kan mereka berpusu-pusu menuju ke arah Masjid Nabi SAW untuk memastikan adakah benar orang yang mengalunkan azan itu adalah orang yang sama mengalunkan azan di waktu Nabi SAW. Dan ketika mana mereka melihat kelibat Sayyidina Bilal bin Rabah, maka menangis di kalangan para sahabat. Tak cukup dengan itu, di saat sampainya pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak terungkap di lidah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk menghabiskan kalimah azan tersebut dengan mudah, kerana terbayang lagi sentuhan Nabi SAW, terbayang lagi kebaikan Nabi SAW, terbayang lagi segala perlindungan, pembelaan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada dirinya sendiri, iaitulah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kerana itu para sahabat ini tuan-tuan, mereka memiliki satu kekuatan, iaitulah diberikan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemilik kepada radhiyallahu an. Mereka adalah orang yang mendapat mardatillah. Kerana itu ketika ditanyakan kepada satu orang alim perbezaan antara Khalifah Umar Abdul Aziz dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, mana yang lebih mulia? Maka dijawab, sesungguhnya debu yang ada di hidung Muawiyah itu di saat dia bersama dengan Nabi SAW lebih mulia daripada 1000 orang khalifah Umar Abdul Aziz. Kerana mereka adalah golongan sahabat ridwanullah alim ajma'in. Mereka adalah orang yang pernah melihat, pernah menyentuh, bersama, berjuang, mereka melakukan ketaatan di saat Nabi SAW masih lagi mengepalai perjalanan peribadatan mereka. Nabi SAW masih lagi menjaga muamalah di kalangan mereka. Dan Nabi SAW telah pun menumpahkan dan melimpahkan setiap daripada kasih sayang Nabi kepada mereka. Kerana itu kita pada hari ini dalam usaha untuk menyantuni daripada apa yang disebutkan tentang kewafatan Nabi SAW, suasana dan juga keadaannya, bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi betapa awal datangnya suasana kemerosotan Islam adalah ditandakan pada waktu kewafatan Nabi SAW. Dan kemudian nanti disambung pula selepas daripada kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan wafatnya Nabi SAW mengakibatkan terputusnya wahyu dan terhentinya nubuwah kenabian Nabi SAW. Dan kejahatan ditandakan juga bermula di situ, berlakunya kemurtadan dan juga segala apa yang disebutkan penderhakaan kepada apa yang dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi SAW. Kerana itu Dr. Yusuf Wabil menyatakan betapa apabila kewafatan Nabi SAW berlaku, ia menimbulkan beberapa kekacauan dan juga apa yang disebutkan sebagai kesan daripada kewafatan Nabi.
Kerana ada di kalangan para sahabat yang berada dalam kedudukan masih lagi diganggu-gugat oleh kelompok-kelompok yang merasakan dan mengatakan betapa ada lagi Nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selepas Nabi telah nyatakan la Nabi ba'di. Tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Kerana itu wujudnya kelompok-kelompok yang melakukan kemurtadan. Bukan takat yang meninggalkan Islam kembali kepada kemusyrikan. Bukan takat meninggalkan Islam tetapi berbalik kepada kelompok-kelompok yang melakukan tatayur dan sebagainya. Tetapi di kalangan mereka ada juga yang terkesan dengan kemurtadan mengikut nabi-nabi palsu. Yang akhirnya digerakkan satu ketumbukan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menenggelamkan kelompok ini. Antara yang dicatat-catat berkenaan dengan peristiwa yang berkaitan adalah Musailimah Al-Kazzab sebagai contoh. Yang mana dia pernah hidup zaman Nabi. Bukan kata dia hidup selepas Nabi baru dia mengaku Nabi, tak. Zaman Nabi masih hidup lagi dia dah buat paletau dah. Dia dah buat mangkak dengan Nabi SAW. Masa tu dia punya followers ada 30,000 orang. Followers ada 30,000 pengikut. Bukan dalam akaun media sosial, tak. Ni betul-betul fizikal. Dia berkumpul dan juga menyatakan sokongan-dukungan mereka kepada Musailimah. Bahkan dibawakan dengan penakrifan tentang perkara-perkara ibadat mengikut akal fikir dia. Mana dia hantar wakil daripada umat Islam pada waktu itu dipersetujui adalah Ka'ab bin Al-Ashraf untuk menjadi satu orang yang boleh setidak-tidaknya menyelesaikan isu di kalangan kelompok yang mengikut Musailimah Al-Kadzdzab. Tetapi bila mana Ka'ab bin Al-Ashraf sampai di sana, dia ditangkap dan akhirnya dia menyatakan pula sokongan kepada Musailimah dan dia jadi supporter pula. Dia pula jadi ulama kepada Musailimah. Dia pernah mengutuskan surat kepada Nabi SAW untuk bentuk kerajaan perpaduan. Kurang lebih lah. Dia kata kamu jadi orang yang menjaga masyarakat Islam di Madinah dan dia akan jadi orang yang menjaga masyarakat Islam di bahagian selatan. Jadi kamu adalah Nabi, dia adalah timbalan Nabi. Dia punya bahasa dia tu, dia nak jadi penolong kepada Nabi dengan buka cawangan dekat belah tempat dia. Dan situasi itulah menyebabkan betapa akhirnya berlaku kemurtadan yang melampau-lampau yang akhirnya dinotahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kisahnya nanti akan kita sebut juga dalam waktu yang akan datang kerana ada tajuk khas berkenaan dengan perkara itu. Manakala disebutkan oleh Tusuh Wabil yang terakhir bagaimana pandangan Safiyah binti Abdul Muttalib adalah dengan mengatakan betapa kesedihan yang sedang berlegar dalam dirinya, yang sedang menghentak emosinya, bukanlah dikhanakan kehilangan Nabi, bukan dikhanakan kewafatan Nabi, bukan dikhanakan tidak lagi mampu untuk bertemu dengan Nabi, namun dia khawatir betapa Nabi SAW telah tandakan selepas daripada kematian, kewafatan Nabi SAW akan berlaku banyaknya pembunuhan demi pembunuhan. Dan takat pembunuhan itu adalah perkara yang normal, perkara yang biasa, perang, sakit dan sebagainya. Tetapi dikhanakan oleh pembunuhan yang dirisaukan oleh Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha merujuk kepada pembunuhan di kalangan umat Islam. Yang mana nanti akan ada tajuk khusus berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang munculnya kelompok Khawarij di zaman Sayyidina Uthman sehingga berlakunya letus-cetus perang Jamal, rentetannya perang Siffin, kemudian dititikkan pula pada perang Hurrah, kelompok Khawarij yang melakukan rapat di perkampungan Harura hingga mereka mendapat gelar Haruriyah. Mereka lah orang yang pertama dinamakan Khawarij kerana mereka meninggalkan blok Sayyidina Ali ketika mana pulang ke Kufah. Jumlahnya 6,000 orang. Dalam satu riwayat sebutkan 16,000 orang yang meninggalkan kekuatan ketumbukan tentera yang dibawa oleh Sayyidina Ali pada waktu itu. Bahkan mereka inilah yang akhirnya mencurahkan segala macam propaganda sesat demi untuk meletakkan karakter Sayyidina Ali dan juga kelompok daripada blok Muawiyah itu sendiri sebagai orang yang tidak boleh dijadikan sebagai pimpinan utama. Tujuan mereka begitu licik sehingga akhirnya menumpahkan darah di kalangan para sahabat, dan disebutkan oleh pelbagai catatan betapa disebabkan oleh situasi itu pembunuhan yang meragut puluhan ribu nyawa. Perang Siffin sebagai contoh, 70,000 orang di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in syahid.
Duduk dalam keadaan berperangnya bukan berperang dengan orang yang tidak beriman, tetapi di kalangan orang yang juga beriman. Sebab itu bertakwalah kita kepada Allah, kerana kemuncak kuasa tidak berada dalam kebaikan sekiranya kita sesama kita tidak penuhkan dengan rasa cinta. Kita perlu kembalikan rahmat di kalangan kita. Kita perlu kembalikan kebaikan di kalangan kita. Mana mungkin usaha kita untuk menegakkan kebenaran sehingga kita berputus urat, berpatah leher semata-mata nak orang mengikut apa yang kita sebut dan ungkapkan. Sedangkan natijahnya kita sedang memutuskan silaturahim. Syurga bukan lagi milik kita. Bukan kata pintu syurga milik kita. Haruman syurga pun tak singgah di hujung hidung kita. Sebab itu tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi takat itu dulu perkongsian pada malam ini. Kita tandakan sambungan dan juga sinambung perkongsian kita pada tajuk yang seterusnya insya-Allah pada bulan hadapan. Tajuknya adalah tajuk yang sedikit besar, iaitu penaklukan Baitul Maqdis. Yang mana ini skop utama dia, projektor dan juga highlight dia merujuk kepada penaklukan pembukaan Baitul Maqdis di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bukan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi Al-Hittiniyah pada waktu dan kadar yang lebih langkau waktunya. Ini adalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi kalau ada kekasaran bahasa tu bicara telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon halal masa yang diberikan. Dan kalau kata ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Usahalah kita untuk mencari hikmah daripada setiap kalimah. Moga-moga kita mendapat naungan, keberkatan dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangan. Aku liqauli hadza wastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.